Saya mulakan yang seterusnya saya mulakan dengan tentang chapter 7 PSPM 1 sesi 2020-2021. Okey, dia kalau kita awak lihat kepada JPU untuk kursus ini, okey. Soalan chapter 7 ni akan ditanya pada soalan terakhir, question 6 lah, question 6. Okey, di mana awak tahu bahawa dia telah diperuntukkan sebanyak 13.9 poin. Okey. So dalam 13.9 poin ni kita tak tahu apa yang akan ditanya. So, kalau sebelum ni untuk maklumat awak juga, kalau sebelum-sebelum ni pun tentang taburan markah topik ni dia berbeza sedikit dengan kursus-kursus daripada batch terdahulu lah. Okey. Dan seterusnya kalau ikutkan kepada pentaburan markah tersebut, dia merupakan topik ketiga tertinggi lah selepas topik matter dan selepas topik chemical bonding. Okey. So apa yang perlu awak perjelaskan, saya bukan nak tengok go through ikut topik, sebab kalau ikut topik tu lecturer kamu dah bincangkan pun. Okay. So kalau kita lihat kepada chapter 7 ni, sebenarnya apa yang awak belajar ialah determine pH. Okay, determine pH. Lepas tu yang kedua awak belajar tentang acid base titration, dan yang ketiga ialah tentang solubility equilibria. Okay. Dan perlu ingat juga sebagai application in learning chapter 7, so we have applied in doing experiment 6 lah. Okay, so kat situ banyak yang awak apply. Okay, dari segi macam mana kita nak menentukan what is the method to determine pH, okay, and then how to identify dia punya percentage ionization tu is depends to concentration or not. Okay, itu semua kita apply dalam eksperimen 6. So saya harap kalau boleh, okay, selain awak belajar, awak revise tentang topik-topik dalam kelas tutorial dan kuliah tu, dalam masa yang sama juga cuba tengok-tengok juga eksperimen yang ke-6 tu. Okay. So ini adalah serba sedikit lah tentang topik 7, di mana part pertama ialah determine pH. Okay, ini je awak belajar sebenarnya. Yang awak kata susah tu kan, ini je awak belajar sebenarnya. So determine pH ni kita pecahkan kepada 4. Kita ada acids, kita ada bases, kita ada salt and kita ada buffer solution. Okay, so kalau tengok kepada acids ni, acid, strong acid. Okay, so kita bahawa strong acid ni dia punya sifat is 100% ionized. Okay, 100% ionized. Ataupun saya gunakan di sini ialah completely dissociates. Okay, so kalau kita nak menentukan pH, okay, so kita kena menggunakan ICF table. Okay. Madam, Ya. Madam ada present ke? Ya. Tak adalah Madam. Tak adalah Madam. Okey. Saya lupa nak search screen. Okey. Maafkan saya. Okey, nampak appear tak kat depan tu? Ada tak? Ada Madam, ada. Okey, saya ulang semula lah ya. Saya ulang semula. Okey, untuk Unleash Your Potential Chapter 7, saya diamanahkan untuk bincang topik ini. Okey, so untuk PSPM semester 1, Chapter 7, Ionic Equilibria. So, dia akan tanya question 6, mark allocation is 13.9 points. And then dia merupakan third topic highest allocation of marks lah. Okay, masih jelaskan tadi selepas chapter matter dan chapter chemical bonding. Okay, and then point to remember ada 3, kita ada determine pH, kita ada acid base titration dan kita ada solubility equilibria. Kan? Ingat lagi tak berapa jam yang awak belajar topik 7 ni? Untuk tutorial sahajalah. Ingat tak berapa? Ingat tak? Tak ingat? Tak ada komen. So kita ada 8 jam sebenarnya kan?
Okay, tak salah 8 jam lah. Okay, so untuk topik 7 ni, ini je belajar. Boleh jelas dengan soal saya ya? Jelas. Okay. So, seterusnya, okay, apa dia yang determine pH tu belajar? Okay ni, ini je. Okay, determine pH kita belajar tentang kita akan kira concentration of H plus dia. Okay, so bila kita nak kira concentration of H plus dia, so amat penting kita perlu identify either it is strong or weak species. Okay, kenapa? Sebab kalau dia strong, kita sifat dia is completely dissociates. So cara kita nak mencari concentration of H plus tu mestilah menggunakan ICF table, di mana bila kita menulis, okay, kita kata completely dissociates. So dalam menulis equation, kita perlu gunakan single arrow sahaja. Okay, single arrow sahaja. Sama juga dengan spesies strong base. Okay, dan kalau untuk spesies strong acid ni, kita guna ICF table, di mana kalau kata di awal tu ada 0.1 molar diberikan, ada yang diberikan juga 0.1 molar. Itu yang berikan. Okay. Ada siapa on speaker tu? Ada yang on speaker tu, boleh tolong tutup tak? Okey. Saya tahu awak ada perpustakaan kan? Potong. Nishan podcast anak lelaki. Nishan, tolong tutupkan awak punya mikrofon boleh? Okey. So saya teruskan ya? Boleh? Boleh. Okey. Okay, so kalau untuk spesies weak pula, okay, ingat kita punya aim is calculate ataupun determine pH. So we must know because pH is given as negative log concentration H plus. So target kita sekarang ialah kita perlu cari H plus lah, concentration of H plus. So penentuan tu berdasarkan kepada sama ada kita perlu guna ICF table atau ICE table. So gunakan ICF atau ICE, sangat penting awak identify either the species is strong or weak. Okay. And kalau dia partially dissociates pula, okay, ataupun partially ionized, so kita tak gunakan single arrow. Bila kita write equation, kita kena gunakan reversible arrow. Okay, reversible arrow. Ini dia terkembar pula. Okay, dia macam ni. Okay, reversible arrow. Dan perlu diingatkan juga, kalau untuk penentuan weak acid atau weak base ni pun sama, kita menggunakan reversible arrow. Okay, untuk cari dia punya concentration H plus dan juga ataupun OH minus, kalau katakanlah weak base, kita akan dapat concentration OH minus dahulu. So penyelesaiannya ada dua kaedah ya, ada quadratic dan assumption. Dua kaedah bermaksud bukan awak pilih, awak perlu guna salah satu kaedah yang bersesuaian. Okay, apa yang saya kata bersesuaian? Okay, contoh, kalau kita diberikan Ka atau Kb, di mana dia punya exponential dia, power dia tu bawah daripada 10 kuasa negatif 5. Contoh, kita ada 10 kuasa negatif 4. Okay, apa contoh dia? Okay, contoh mungkin nitrous acid. Okay, kita akan nitrous acid, dia punya Ka dia exponential di eksponen negatif 4.
So how to find concentration of H+? So kita perlu selesaikan menggunakan kaedah kuadratik. Okay, kena kira cara kaedah kuadratik. Okay, dan tetapi bila mana dia punya exponential is higher than, ataupun no, bukan higher. Saya salah sebut. Kalau untuk kuadratik, okay, kalau dia punya exponential dia lebih besar daripada 10 kuasa negatif 5. Okay, negatif 4 dengan negatif 5, negatif 4 besar lagi kan? Okay, so kita selesaikan secara kuadratik. Tetapi kalau katakanlah exponential dia rendah daripada 10 kuasa negatif 5, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Okay, so kita gunakan secara assumption. Okay, ini bukan pilihan, awak perlu guna kaedah kuadratik atau assumption bergantung kepada kita punya nilai KA atau KB, exponential dia. Okay, so dia bukan hanya tertumpu kepada weak acid sahaja, sama juga untuk weak base. Weak base ini juga awak kena menggunakan sama ada kaedah kuadratik atau assumption di mana ia bergantung kepada exponential KA, exponential KB yang diberikan. Okay, so ingat KA, KB tak perlu hafal, dia akan bagi. Seterusnya untuk salt. Okay, kita tahu bahawa salt ni secara umumnya dia ada tiga jenis. Kita ada acidic salt, neutral salt and basic salt. So macam mana kita nak menentukan dia acidic, neutral ataupun basic? So first thing first is kita kena construct salt dissociation equation. Okay, so apa dia punya point di sini, tips dia bila dia melibatkan salt dissociation equation. Okay, pertama sekali awak kena fikir salt itu terbentuk dari apa. Okay, so salt terbentuk daripada neutralization process. Okay, dan yang kedua ialah bila kita kata salt dissociation equation, so kita kena gunakan single arrow. Okay, itu yang pertama. Equation yang pertama. Equation yang kedua ialah hydrolysis equation. Kenapa kita perlu hydrolysis equation? Okay, sebabnya awak kena tengok balik. Kita punya agenda kita is determine pH. Okay, determine pH. So pH is negative log H+. Okay, kalau kita tak boleh nak determine pH directly, mungkin kita dapat pOH dahulu. So perlu juga kita tentukan concentration of OH minus. Tapi kalau untuk salt, kita tak perlu kira. Kita hanya menulis hydrolysis equation. Apa kaedah dia? Awak kena fahamkan what is definition of hydrolysis, and then you kena tahu hydrolysis is a chemical reaction between anion or cation with water to produce either hydroxide ion or hydronium ion. So kat situlah kita boleh tentukan sama ada concentration mana yang lebih tinggi. Dan untuk hydrolysis kita gunakan reversible arrow. Okey. Yang ketiga pH expected ni, yang saya katakan tadi bila awak tulis hydrolysis equation, awak boleh tengok kepada sama ada concentration H3O+ ini lebih banyak ataupun lebih sedikit. So kalau concentration OH- lebih banyak. So kenapa lebih banyak? Sebab bila kita tulis hydrolysis equation tu kita nampak H3O+ is produced. So which mean concentration H3O+ is higher than OH-. Therefore we can determine the pH expected. Ini adalah kita punya sequence how to solve and how to determine the pH of salt. Okay, and last one is buffer solution. Okay, buffer solution we know it has two types, acidic buffer solution and basic buffer solution. So untuk acidic and basic buffer solution ni to determine pH is not similar like previous one lah. Dia tak sama macam awak nak tentukan strong acid punya pH, weak acid punya pH dengan salt punya pH. Dia berbeza. Kenapa berbeza? Sebab dia ada equation yang khas yang dikenali sebagai Henderson-Hasselbalch equation. Okay, so kat situ awak perlu ada dua equation. So awak perlu sesuaikan mana yang awak biasa lah. Dan kena ingat bila kita menggunakan rumus, kita melibatkan pengiraan. So mesti ingat 3 tips ni. Okay, bila ada pengiraan kena ada 3 tips ni.
mesti ada formula. F mesti ada yang kedua substitution. S yang ketiga mesti ada answer. FSA lah. Answer must comes together with correct unit lah. Okay, so kalau ada answer tapi tak ada unit pun, so tidak ada markah yang diberikan. Okay, so untuk acid base titration pula, okay, ini bahagian yang kedua. Acid base titration, kita ada 3 bahagian. Okay, tiga bahagian sahaja. Strong acid, strong base. Weak acid, strong base. Strong acid, weak base. Ini 3 sahaja. Okay, so apa yang awak belajar sebenarnya selama ni? Is about calculation pH. Okay, so calculation pH ni masih lagi bertakluk kepada yang previous part tadi. Okay, calculation pH ni awak kena tengoklah. Oh, dia punya titration tu between apa? Acid dengan base. Acid base tu strong ke weak? So itu semua awak kena identify. Okay, so kalau dia kata even weak acid strong base sekalipun, mesti ingat kalau untuk titration is about neutralization process. Ini acid, ini base, ini acid, ini base, ini acid, ini base. Semua ni mesti guna single arrow. Okay, kena guna single arrow. Sekejap saya tengok ada. Okay, itu yang tentang acid base titration. Okay, yang seterusnya bila kita diminta awak tulis ataupun men-sketch, sketch lakar, titration curve. Sketch yang dia bukan plot, sahaja sketch sahaja. So kalau titration curve is 4 important pH point. 4 important pH point tu apa? Yang pertama mesti ada, saya letak kat sini 4 important ni, apa yang awak kena ada. Walaupun kadang-kadang soalan tu dia tak guided pun. Okay, so dia terus kata sketch titration curve. So apa awak kena letak dekat titration curve ni? Macam mana awak nak sketch kalau tak ada dia punya point? So awak kena tetapkan sendirilah. So for important point ni apa? Yang pertama mesti ada pH initial. Okay. Yang kedua ialah mesti ada pH at equivalent point. Yang ketiga mesti ada pH final. Okay. Yang keempat ni pH when small titrant is added. Okay. Yang pertama pH initial. pH initial is you must identify where and what titrant and analyte. pH initial ni bergantung kepada apa? Bergantung kepada dia punya analyte lah, bukan titrant. Sebab tentukan pH tu yang berada dalam conical flask. Okay. So dalam conical flask kita panggil sebagai analyte. Okay. Yang kedua ialah pH when small amount of titrant is added. So kat situ kita nak tengok. Okay, kita nak tengok bila berlaku reaction antara acid dan base. Okay, dalam kita punya conical flask tu apa yang tinggal. So apa yang tinggal tu awak perlu tengok ataupun perlu selesaikan menggunakan ICF table. Okay, dah ingat bila kita nak tahu apa yang tinggal tu, pengiraan tu tak boleh berdasarkan kepada concentration. Dia mesti tengok kepada bilangan mol lah. Bilangan mol, and then bila dah last awak kira tu, mol yang tinggal tu barulah awak cari dalam bentuk concentration. Okay, pH at equivalent point diterangkan apa dia maksud equivalent point, and then pH final ni ialah bila mana titrant is excess lah, excess titrant. Okay, kita tengok kepada excess titrant. Maksudnya dalam tu analyte dah habis tak balas, yang tinggal hanyalah titrant. So apa pH dia? Again kat sini awak perlu tengok kepada mol lah. ICF table tu mesti guna mol, tak boleh guna concentration.
Bila dah dapat mol yang tinggal tu, berapa tinggal, barulah awak cari concentration dengan membahagikan total volume lah. Total volume maksudnya titran tambah analyte dapatlah volume dia berapa. So carilah dia punya concentration untuk menentukan pH ataupun pOH. Okay. Seterusnya untuk solubility equilibria. Okay, ini jawab belajar. Kita ada solubility product. Okay. Sebelum tu kita ada solubility. Solubility ni saya letak unit. So apa yang saya tanya ni? Unit. So kena tahu solubility ada dua. Ada dua unit. Kita ada gram per liter dan kita ada mol per liter. Okay. So kat sini bila ada unit kadang-kadang kalau janganlah, bagi saya kalau soalan keluar dia suruh awak convert gram per liter kepada mol per liter tu bonus dah bagi kamu. Soalan sangat mudah. So pastikan untuk kemahiran dua ni yang saya merahkan ni, pastikan awak ada kebolehan untuk convertkan. Kalau bagi gram per liter, macam mana nak tukar kepada mol per liter dan sebagainya lah. Okay, dan sebaliknya. Okay, daripada sini kita tengok pula pada solubility product ataupun dia punya simbol adalah KSP. So untuk menentukan KSP ini pula mesti gunakan molar solubility. So kalau molar solubility dia punya unit mesti mol per liter. Okay, molar solubility. Okay, and yang ketiga ialah comparison QSP dan KSP. Okay, pernah juga ditanya dalam exam. Pernah keluarlah sebelum ni. Okay, dan akhir sekali adalah common ion effect. Okay, so kalau awak tengok pada 2 tahun terdahulu, 1819 and 1920, soalan titration, soalan buffer dan soalan solubility equilibria belum lagi ditanya lah. Okay, so kalau solubility dia ada tanya tapi soalan sangat simple. Okay, so harap-harap ni untuk jawab pun simple juga soalan dia. Okay, so saya pergi kepada, okay, setakat ni ada apa-apa pertanyaan tak? Okay, tak ada. So saya teruskan kepada PSPM 2015-2016. Okay, ini adalah soalan SK016 lah. Okay, soalan daripada matrikulasi sains. Okay, a buffer solution is prepared by dissolving 0.125 mol of sodium nitrite NaNO2 in 500 ml of 0.25 molar nitrous acid HNO2. What is the pH of the solution? Okay, the above buffer solution can resist the changes in pH when a small amount of strong acid or base is added into it. Explain how the buffer solution maintains its pH. If an amount of 0.001 mol of NaOH is added to the solution, determine the changes in the pH value of the buffer solution. Okay, so Ka of nitrous acid is given 5.10 exponent -4 and the marks allocated is only 14 marks. So kalau tengoklah kan, saya terangkan tadi topik 7 ni 13.9 kan berdasarkan kepada JPU. Ni 14 marks. So boleh jadi kan? Tak boleh jadi buffer solution ni keluar. Kali masih menurut saya. Okay, tak ada, saya gurau je. Okay, so untuk untuk soalan ni, okay, kalau nak ambil gambar kalau ni boleh tengoklah. Okay, boleh screenshot ke nanti bila ada masa nanti boleh cuba. Okay, so first thing bila saya kalau bagi soalan kita tengok hint dia. Apa hint dia? Apa keyword dia? Okay, dia bagi buffer solution. Terang-terang. Okay, buffer solution. So kalau buffer solution kena ingatlah kita tengok dia acid ke dia basic. Okay, dia ada sebut tentang nitrous acid. So ini adalah acidic buffer solution. Dan yang kedua ialah apa garam dia. Sebab kalau buffer dia mesti ada a solution contains weak acid and its salt. Okay, so ini adalah dia punya nitrous acid dia adalah dia punya weak acid. Kenapa saya kata weak? Sebab ada Ka kat sini. Saya exponential dia exponent -4. So ni weak acid. Apa dia punya garam? Sodium nitrite NaNO2.
Okay, the above buffer solution can resist the changes. Ini adalah dia punya fungsi buffer solution. So dia minta kita explain. So explain ni maksudnya, oh ini mesti explain secara kualitatif. Okay. Dan yang ketiga ialah dia nak awak terangkan juga function of buffer tapi sekarang ni secara kuantitatif. So ada 3 soalan kat situ. Okay, ada 3 soalan. Kejap guys. Danish. Danish. Okay, sorry. Okay, so kita tengok pada solution dia. Okay, solution dia kat situ saya dah letakkan dia punya notes dia. Saya punya summary tadi, so kita ada buffer, kita selesaikan pH dia menggunakan Henderson Heisenberg equation. Okay, so masukkan dia punya pKa is negative log Ka, and then dia punya sodium nitrite tadi sebab dia dah bagi tahu kat situ tapi error kat sini okay, dah bagi kat situ dia punya mol dia adalah 0.125 mol. Okay, 0.125 mol dalam 0.5 liter. Dan seterusnya kat sini dia punya concentration of weak acid adalah 0.25 molar. Okay, so dia punya pH adalah 3.29. Ingat saya katakan tadi, dia mesti ada formula, dia mesti ada penggantian, dia mesti ada jawapan akhir. Okay, mungkin ada antara kamu bila menulis pH ni, ada yang tulis pH sama dengan pKa tambah log. Awak buat kepada salt, concentration salt bahagi concentration of weak acid. So ingat concentration bila tulis dia punya simbol mesti gunakan square bracket, and then kalau awak tulis macam ni saja pastikan adalah sequence dia apa. Sebab ini umum, salt weak acid ni umum. So kita masukkan apa yang dikata salt tu. Salt dia adalah sodium nitrite, NaNO2. Okay, dan juga apa weak acid dia adalah HNO2. Mesti menggunakan square bracket. Okay. Yang seterusnya ialah soalan yang kedua tadi. Dia minta kita terangkan, explain how this buffer solution maintains its pH. Sebab dia tak bagi apa-apa nombor pun kat situ. So maksudnya kita perlu terangkan secara kualitatif. Okay, kualitatif. So apa yang awak perlu terangkan? Ni contoh kualitatif. Saya percaya dalam slot tutorial hari tu pun lecturer kamu telah bincangkan macam mana nak menerangkan the function of buffer solution secara kualitatif. Okay, when small amount of strong acid is added into the solution, H plus ion of strong acid will be neutralized the conjugate base NO2 minus and produce HNO2. Okay, so kalau katakanlah sangat penting lah kat sini macam mana kita boleh keluarkan equation ini. That's why lah daripada soalan previous tadi kan. Okay, soalan yang ni tadi tu. Okay, awak perlu buat apa? Awak perlu tengok dalam buffer solution tu apa sistem yang dia ada. Okay, pertama dia ada penceraian garam. Okay, penceraian garam dia. So kalau penceraian garam, okay, dia mesti ada
Na plus equals plus NO2 minus. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mesti ada dissociation of species weak lah. So species weak yang saya sebutkan di sini, ini adalah weak acid, so HNO2. So kalau it is a weak acid, it is medium to dissociate. It cannot dissociate lonely. Okay, so dia kena ada medium and produce apa? Produce NO2 minus and plus H3O plus equals. Okay, ini sistem dia. So bila awak faham tentang sistem ini, baru awak tengok bila ada apa-apa spesies yang dimasukkan dalam spesies strong dimasukkan dalam buffer, so kita boleh tengok apa yang berlaku. Okay, saya kalau kat sini ini merupakan weak acid, so dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan conjugate base. So kalau conjugate base, so bila dia masukkan acid ke dalam buffer, yang akan neutralizekan dia mestilah apa? Okay, kalau katakanlah kita masukkan base ke dalam buffer, mestilah weak acid yang akan neutralizekan dia. So kalau katakanlah buffer, so kalau katakanlah acid, so base yang akan menetralkan dia. Okay, we go to next question. Tadi perbincangan secara kualitatif. Okay, sekarang ni saya pergi kepada soalan. Okay, ini soalan tadi. Small amount of strong acid is added. The solution H plus ion strong acid will be neutralized the conjugate base and the buffer solution and produce HNO2. Okay, since HNO2 is a weak acid, dissociation is too small, hence the pH of solution is not much affected. Okay, ini adalah untuk base pula. Okay, when small amount of strong base is added into the solution, okay, OH minus will be neutralize the weak acid. So kalau perasan di situ, kita memang sentiasa emphasizekan the term of small amount. Sebab kat situ kita nak tengok how the buffer solution can act its function lah. Okay, so kat situ kalau katakan awak bubuh satu baldi strong base ataupun satu baldi strong acid, tak mungkin lah dia akan still can maintain the pH. Okay, kita jelaskan tentang bila small amount of strong acid or strong base is added into buffer solution. Okay, ini adalah point dia. Saya tak boleh nak kata ini point, ini adalah semua point. Saya kata, kan kalau saya kata, okay, awak kena hafal benda ni. Nanti kan kalau katakanlah markah tak diberikan waktu tu, untuk part tu dah hilang markah. So semua saya sebut ini adalah secara maksimum lah. Okay, maksimum. So tak boleh ada yang tertinggal pun untuk menerangkan topik, menerangkan soalan berbentuk function of buffer solution. Okay, ini adalah secara quantitatively how the buffer solution characteristic is pH. Okay, so dia sebut tadi NaOH is added. So kalau NaOH is added, of course lah dia akan react dengan nitrous acid daripada buffer solution tadi. Okay, OH minus daripada base, HNO2 dalam buffer solution. So dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan NO2 aqueous dan juga H2O liquid. Okay. So kat sini dia punya icon saya terlari sikit kat situ. Okay, so kat situ H2O ni kat atas patutnya. Okay. So kat situ inilah calculation dia, diberikan NaOH 0.001 mol, HNO2 0.125 mol dan NO2 minus 0.125 mol. Ini semua dalam sistem lah. Okay, dan untuk menentukan pH kita kena lihat apa yang tinggal. So yang tinggal adalah HNO2 dan NO2 minus, masih lagi buffer. Dalam solution tu masih lagi ada salt dan juga masih ada weak acid.
So terangkan mengira pH menggunakan Henderson-Hasselbalch equation. Okay, so kat sini perhatikan ya. Di sini 0.126 mol bahagi 0.5 liter, 0.124 mol bahagi dengan 0.15 liter. So kat sini dia punya pH is 3.30. Kenapa ada tulisan berwarna ungu tu, the changes of the buffer solution? Okay, sebab dia tanya kan. Kalau tengok pada soalan tadi, tengok soalan semula. Okay, determine the changes in the pH value of buffer solution. Okay, so ada 1, 2, 3, 4 soalan. Bukan 3 tapi 4. So maksudnya end of final answer mesti ada 4 jawapan lah. So, mesti ada 4 jawapan. Okay, seterusnya untuk titration question. Okay, Amy carried out titration by using 25 ml 0.2 molar HCl with 0.25 molar of ammonia solution. She added 2 to 3 drops of phenolphthalein to detect the end point of titration. Given the data of the burette reading as below, okay, kita ada gross reading 1 to 3, final and initial burette reading. Ini common lah, dah biasa buat dalam lab. Calculate the volume of ammonia required for 25 ml of 0.2 molar HCl to reach equivalence point. Okay, so di sini apa awak kena buat? Awak dah kena faham di sini dia bagi apa ini data apa? Data ini ialah data untuk siapa? Data untuk ammonia lah. Kenapa saya kata ammonia? Sebab tengok ini hint dia. 25 ml 0.2 molar HCl. So bila kita ada spesifik, okay, kita ada volume yang spesifik untuk spesies, okay, so kita boleh tentukan dia merupakan analyte. Okay, terletak dalam analyte. Okay. Dan ini ammonia adalah terletak sebagai titrant. So calculate volume, macam mana kita nak kira? Mesti awak kena cari dia punya apa? Dia bukan nak average volume tau. Dia kata calculate the volume of ammonia required to reach equivalent point. Jadi dari sini awak perlu cari dia punya apa? Dia punya apa ni? Average volume. Cari average volume dahulu. Tapi average volume bukan guna di sini. Calculate the volume of ammonia required for 25 ml of 0.25 molar HCl to reach equivalent point. This is the keyword. So kita tengok keyword dia equivalent point. Jadi apa awak kena buat? Kena tulis equation. So kita ada NH3 equals plus HCl equals produce apa? Produce, kita ada NH4 plus Cl minus equals. Okay, ini equation dia. Jadi dia dah bagi kita di situ soalan kita, dia kata 25 ml. So first thing awak kena kira dia punya mole of HCl. Kita ada 25 ml 0.2 molar 0.2 darab 25 bahagi 1000. Okey ke guys? Senyap je ni. Saya rasa tak sorang ni. Boleh respon tak? Okey ke tak okey di sana? Boleh sesiapa boleh kata okey? Senyap je kat sana tu.
Okey, madam. Okey, madam. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, so sekarang ni ini adalah mol HCl. Awak nak cari equivalent point macam mana? So kena ingat, apa definition equivalent point? Okay, the point at which the mole of H plus is equals to mole of OH minus ataupun mole of acid and mole of base are stoichiometrically equivalent. So once you know kita ada mole of HCl, so kita tentukan mole of ammonia. Kita ada 1 mole of ammonia. Gerak pula. 1 mole of apa tentukan dulu? 1 mole of HCl equivalent to 1 mole of ammonia. So kalau you ada 5.0, 10 kuasa, negatif 3 mole of HCl, so awak boleh tentukan mole of ammonia berapa pun samalah. Okay, 5.0 eksponen negatif 3 mole of ammonia. So nak cari dia punya volume of ammonia, macam mana nak cari volume of ammonia? So volume of ammonia ni nak cari macam mana? So C dah bagi dah concentration 0.25 molar. Mol pun dah tahu. So boleh cari volume of ammonia 5 eksponen negatif 3 mol bahagikan dengan 0.25 molar. So dapatlah 20 mil. Okay, ataupun kita dapat 0.02 liter. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua dia kata compare volume. Okay, soalan tu dia cakap compare the volume calculated in one to the volume of ammonia used in titration above. Comment your answer and suggest the way to overcome it. Okay, so macam mana nak compare volume tu? So nak compare volume, macam sebutkan tadi, awak kira ini adalah mol yang kita, volume yang kita kira secara teori lah. Okay, so secara kuantitatif macam mana awak nak kira? Okay, tengok kepada data tadi. Data tadi awak cari volume of ammonia dengan kira dia punya average volume dia. Okay, average volume of ammonia, okay, berdasarkan kepada kita punya dapatan tadi, okay, awak kiralah dia punya average volume dengan tolaklah final dengan initial. So bila awak kira, awak akan dapat dia punya average volume is about 25.35 mil. Okay, nanti after this boleh kira, boleh buat revision. Dan yang seterusnya apa? Dia nak compare tu. So bila awak compare kan, okay, volume calculated kita dapat calculated in satu tu adalah rendah daripada 25.35 mil. Okay. Okay, kalau untuk kalkulator kita dapat 20, lebih kurang 20 mil. Tapi bila kita calculate average volume tadi kita dapat 25.35. Di mana volume calculated in one is less than 25.35. So, apa masalah dekat sini Siapa boleh bagi idea? Apa masalah dia? Kenapa jadi macam tu? Kenapa So kat situ tips dia kita tengah tengok. Kita kena tengok apa dia punya type of titration yang diberikan. Dia bagi type of titration, dia bagikan ialah strong acid dan weak base. Kita ada HCl dan juga kita ada NH3. Dan kita tahu bahawa dia punya pH jump dia adalah 3 ke 7. Okay. Dan
kita boleh check apa? Kita boleh check indikator yang digunakan. Kenapa berlaku begitu? Okay, so disebut dalam soalan kita, dia kata indikator yang digunakan adalah phenolphthalein. Okay, persoalannya, kalaulah kita punya pH jump is between 3 to 7 for strong acid and weak base titration, adakah phenolphthalein ini sesuai untuk kategori titration ini, jenis titration ini? Phenolphthalein apa dia punya dia punya range dia. So kita tengok range phenolphthalein berapa kan. Okay, so dia di luar daripada pH jump kita. Okay, 8 point something kan. Okay, 8 point plus macam tu. So di situ berdasarkan kepada persoalan tersebut, disebabkan phenolphthalein ni dia punya range tidak cover ataupun tidak include dalam kita punya steep part dalam kita punya titration curve. That's why lah dia tidaklah persesuaian digunakan sebagai indikator. That's why lah ada perbezaan di situ. Okay. So kenapa boleh berlaku begitu? Sebab dia gunakan unsuitable indicator. Okay, dia gunakan unsuitable indicator dan iaitu phenolphthalein. Okay, so ini adalah contoh jawapan lah. Kita suggest what is the suitable indicator. So kita tahu bahawa ada titration between strong acid weak base. Macam mana kita nak pilih indikator yang sesuai, pastikan kita punya range indicator tu mesti include dalam kita punya steep part of titration curve tu lah, steep part yang tegak tu, garisan menegak tu. So kalau tengok kepada pH jump kita ataupun steep part kita 3 hingga 7, bermaksud kita punya suggestion indicator yang sesuai adalah metal orange. Okey. Okey, seterusnya dia minta kita predict the pH of the solution at equivalent point. Explain your answer by using appropriate equation. So perlukah kita buat table ni? Mungkin perlu, mungkin tak. Okay, so kenapa saya kata mungkin perlu, mungkin tak? So kita dah tahu dah kalau equivalent point, kita tahu bahawa mole of acid sama dengan mole of base. Sebab kita nak tahu apa yang tinggal pada equivalent point tu. So kita tuliskan equation dia. Kita ada NH3 equals, kita ada HCl equals, dan kita ada produce NH4 plus Cl minus. So disebabkan pada end of reaction yang tinggal ini of course lah sama dia punya volume dia. Okay, dia punya mole dia sama. Okay, mole untuk acid, mole untuk base dia sama. Okay, awak boleh check berdasarkan kepada takrifan tadi, macam saya dah jelaskan pada previous part tadi. So end of reaction yang tinggal hanyalah NH4Cl ni yang tinggal. So bila ini tinggal, macam mana kita nak menentukan dia punya pH? So ini yang awak apply konsep hydrolysis tadi lah. Okay, kalau tengok pada di awal perbincangan, kita kata untuk menentukan pH garam ni, so kita kena first kena tulis salt dissociation equation. So bila kita nak menulis salt dissociation equation ni, perlu dan sangat-sangat perlu kita tahu dia terbentuk dari siapa. Dia terbentuk daripada ammonia dan juga HCl. Okay. So bila ada saya salah pula ni.
Stop sharing. Oops. Yes, Aiman bin Nizamuddin, kenapa? Boleh ajukan soalan? Madam, madam freezing lagi ya? Ya. Boleh bagi dekat, boleh bagi komen kalau ada tu, boleh bagi komen. Tulis komen dekat tu. Saya boleh tengok, saya boleh baca. Yang bertanya tu boleh ajukan soalan lagi sekali, boleh? Okay, so ini tarifan equivalent point tadi. Of course, lama kedua-dua ini sama. Yang tinggal adalah NH4 plus Cl minus. So, di sini macam mana nak menentukan pH? Jadi, first thing first, you kena tulis Salk dissociation equation. Dapat apa? Dapat NH4 plus aqueous plus Cl minus aqueous. Okay, plus Cl minus aqueous. Okay. Jadi ni macam mana kita nak tentukan pH dia? Kita kata apa tadi? Kalau tengok step saya tadi kan, ini adalah apa saya tulis ni? Saya tulis Salk dissociation equation. Dissociation equation tu yang pertama. Yang kedua ialah kena tulis hydrolysis equation. So nak tulis hydrolysis equation perlu identify dua spesies ni. Adakah kedua-dua perlu tulis hydrolysis equation? Tidak, awak perlu identify. Hanya ion yang datang dari spesies weak sahaja yang perlu kita tulis hydrolysis equation. So kita tulis NH4 plus ini datang daripada weak base. Okay, weak base. Jadi kalau dia weak base maksudnya dia mesti undergoes hydrolysis. Okay, undergoes hydrolysis. Okay. Tapi kalau Cl minus ni dia datang daripada spesies strong acid. So kalau strong acid dia tidak boleh hydrolyze lah, do not hydrolyze. So kalau do not hydrolyze, so apa perlu awak buat seterusnya? Seterusnya awak perlu buat hydrolysis equation. Okay, so saya buat kat sebelah ni So buat NH4 plus okay, plus H2O liquid produce apa? Reversible arrow produce apa? Okay, kalau dia merupakan acid, conjugate acid. Okay, acid dia akan donate proton dia. So dia akan menghasilkan NH3 aqueous. So mana pergi proton? Proton diterima oleh H2O. So makanya dapatlah H3O plus aqueous. Okay. So seterusnya awak tengok di sini during hydrolysis apa yang produce? Produce hydronium ion. So sebutlah di sini apa point dia? Awak sebut hydrolysis produce hydronium ion. Produce hydronium ion. So apa yang jadi seterusnya? Kita menunjukkan bahawa concentration of H3O plus is greater than OH minus. So kita bertentukan pH expected is greater or less than 7 sebab H3O plus is produced. So bila H3O plus is produced, kita boleh tentukan dia punya solution merupakan acidic solution ataupun acidic salt.
acidic salt is produced. Boleh Okay. Acidic salt is produced. Yang saya sebutkan ni adalah poin-poin yang perlu diterangkan lah. Okay. Dan yang seterusnya, akhir sekali dia minta kita sketch titration curve. Okay. So kalau sketch titration curve, apa yang kena ada? Pertama ialah perlu ada aksis dia. Aksis dia mesti ada pH pada paksi Y dan juga paksi X ada volume of ammonia added in milliliter. Okay, yang saya sebutkan tadi kan, kalau bolehlah bila awak sketching transition curve ni, awak perlu tahu dia punya apa tu 4 point tadi. You apply 4 point tadi. Okay, 4 point. Dia buat simple je, tak perlu nak buat macam graph, table dan sebagainya. Sebab dia minta kita sketch sahaja kan. So bila saya kata sketch, bukanlah suka hati buat sketch macam tu je. Okay. So memandangkan kita punya analyte adalah HCl. Okay. So awak boleh kira dia punya pH awal dia berapa. Okay. Dan tadi awak tentukan ini adalah pH 7 dia. Okay. Dan seterusnya kita punya graf adalah lebih kurang berbentuk S lah. Okay. So dia punya volume, ibaratnya dia punya graf ibarat dia begini. Okay. So kat sini ini 7. You punya equivalent point dia mestilah kurang daripada 7. Kena tunjuk dia punya pH equivalent point dia mesti kurang daripada 7. Sebab dia punya garam tadi adalah pH expected is lower than 7 yang kita kira tadi. Dia mesti berbentuk S. Dan saya tak tegur di sini bila buat curve, dia punya line atas ni dia kena macam ni lah. Dia tak boleh bila ni contoh yang salah sebab saya tengok saya share ni pun berdasarkan kepada pengalaman jugalah. Saya punya student dan sebagainya. So bila awak sketch, kan contoh macam ni kan, ada yang macam ni. Dia mendata macam ni, dia takkan mungkin mendata. Mendata ni salah. Jangan dibuat. Okay, ini contoh dia mesti ada slightly increase untuk bila kita letak excess titrate. Itu yang saya kata penting 4 point tadi tu. So nanti bila awak buat 4 point tadi tu, yang saya kata pH initial, pH mole amount of titrate is added, pH at equivalent point dan pH final tu, so menjelaskan kenapa mesti jadi macam ni, kenapa tidak begini. Okay, so kenapa tidak begini berdasarkan kepada 4 point tadi ni. Baru awak boleh menjelaskan. Dan step part yang saya buat tegak ni, tegak ni adalah kita kena hafal lah pH jam bagi setiap jenis titration. Okay. Seterusnya, soalan yang seterusnya ialah saya kira ini adalah soalan terakhir. Okay. Soalan beragak kan, ni apa kan? Ini topik apa? Ini subtopik apa? Nampak KSP. Okay, mungkin ada yang suka. Nampak KSP? Ini adalah solubility product, iaitu subtopik terakhir untuk chapter 7. Okay. So apa soalan dia? Milk of magnesia consists of saturated solution of MgOH2 and gelatinous MgOH2. Determine the molarity of Mg2 plus in a saturated solution of MgOH2 and in the saturated solution of MgOH2 containing 0.01 molar NaOH. Ada berapa soalan? Ada 2 soalan. Okay. Soalan pertama, soalan kedua. Okay. So, macam mana nak start? Tengok apa hint dia. Okay, memang kena analyze dulu. Hint dia adalah saturated solution of MgOH2. Apa perlu awak buat? So, nampak je kat sini saturated solution of MgOH2. Mesti you construct equation. Equation apa? Equation of solubility equilibrium. Apa dia? Between solid precipitate and soluble ion. So, inilah equation yang saya maksudkan. So bila writing equation, ingat chapter 7 ni, setiap kali writing equation kena berserta sekali dengan phase of each species. Okay, so untuk solubility equilibria ini pula,
sangat penting. Awak dah belajar pun waktu secondary school dahulu. Awak dah belajar jenis garam larut, garam tak larut, garam separa larut. So garam-garam tu lah awak akan apply untuk topik solubility equilibria, subtopik solubility equilibria. Okay, bila masuk nak tulis S, bila masuk nak tulis aqueous dan sebagainya. Okay, dan yang seterusnya lepas dah buat equation, okay, dia nak cari apa? Solubility product is given. Dia dah beritahu pun find solubility kan. Dia dah beritahu kat situ dia nak Mg2+. Find solubility. So kalau find solubility kena buat apa? Okay, mestilah kena ada dia punya table dia. Mungkin perlu table. Perlukah buat ini, perlukah buat assumption? Disebabkan nak tahu assumption ke tak, tengok kat sini. Eksponen negatif 12. So perlu tak assumption? So disebabkan eksponen negatif 12 tu sangat-sangat kecil nilai dia. So yes, kita boleh buat assumption. Okay, kita boleh buat assumption untuk menyelesaikan soalan ini. Soalan yang pertama tadi, dia nak cari Mg2+ dalam MgOH2. So kat situ macam mana kita nak buat table dia, ICE table, sebab dia merupakan garam tak larut. Okay, so assume solubility of MgOH2 is X molar. Okay, so concentration of at equilibrium macam saya terangkan dalam table. Okay, dan KSP kena tulis KSP punya question, KSP question. Mg2+ concentration dalam concentration OH minus kuasa 2. Seterusnya gantikan dengan nilai. So bila gantikan dengan nilai anak-anak pelajar, tengok kat sini X dia kita tak gunakan square bracket lagi dah. Square bracket tu just for concentration of species. Bila kita substitute dengan nilai, kena gunakan normal bracket. Okay, and then bila kita kira, awak boleh kira secara kuadratik. So awak boleh kuadratik, tak perlu kuadratik, awak boleh kira secara manual pun boleh. Tak perlu kuadratik pun, just buat 4x cube sahaja kan, tak perlu kuadratik. No need to solve this problem using quadratic method. Okay, so last one, the concentration of Mg2+ is 1.305 exponent negative 4 molar. Okay, itu yang pertama. Dan soalan yang kedua, yang ini, okay, is saturated solution containing 0.01 molar NaOH. Okay, so again, kat sini awak tengok, ini adalah kita punya sistem solubility equilibrium. Ini saya sertakan sekali saya punya beaker ni. Kenapa ada satu shape yang berbeza kat sini? Ini saya nak menerangkan bahawa shape ini berpunca daripada orang lain. Datang daripada orang lain. Kalau Mg2+ OH minus tu datang daripada saturated solution MgOH2. Kalau OH minus ni datang daripada NaOH. So apa berlaku di sini, kalau tengok gambar rajah ni jelas bahawasanya concentration of OH minus increases, kan? Okay, so kalau ikut pada previous topik kita, Dirichlet principle kan? So bila concentration increases, apa akan berlaku? Equilibrium position shift to the left and produce more precipitate. Dan akhir sekali dia akan mengurangkan solubility. Itu penerangan secara kualitatif. Okay, sekarang ni macam mana kita nak kira, sebab dia dah minta awak kira Mg2+ dalam 0.01 molar NaOH. So kena berapa? Okay, so masa terangkan tadi, ini sebab common ion effect, sebab datang concentration tu ada ion yang sama daripada dalam solution tu. So first kita tuliskan dia punya table dia. Okay, kalau tadi saya guna X tapi saya guna Y. Okay, Y molar untuk common ion effect. Dan yang kedua, saya seperti biasa, kita kena tulis expression untuk KSP. And then yang ketiga, kita gantikan. So ini yang saya kata kena buat penggantian. Ini kalau tengok kan, kita macam perlu selesaikan secara kuadratik. Tetapi disebabkan exponential kita ni kecil, eksponen negatif 12, so kita perlu buat, kita kena buat assumption. Saya tak kena kata boleh.
Kata boleh macam optional pada awak. Dia bukan optional. Okay. Dia mesti ikut method yang sesuai. Macam saya jelaskan awal tadi. Okay. Kalau kuadratik bila masanya? Sebab exponential kita punya KA, KB besar. Kalau katakanlah untuk assumption bila masanya? Bila kita punya exponential KA, KB kecil. Kecil tu berasa tengok pada exponential dia sahaja. Okay. Ini adalah approximate tu approximate tu 0.01. Jadi dimasukkan, selesaikan dan dapatlah 8.910 kuasa dengan 8 molar. Kita dah buktikan pun melalui pengiraan. Okay, tadi secara kualitatif sebut bila equilibrium position shift to the left and produce more precipitate, it will decrease the solubility of ions lah. Okay. Dan seterusnya kalau katakan secara pengiraan pun kalau bandingkan ni 8.910 kuasa dengan 8 molar. Lebih kecil nilai dia berbanding dengan yang previous tadi. Yang tadi kita ada berapa? Yang tadi kita ada 1.305 exponent negatif 4 molar. Okay. So okay. Itu untuk concentration Mg2 plus in NaOH. So jawapannya negatif 8 molar. 8.910 kuasa negatif 8 molar. Okay. So saya buka pada soalan. Berdasarkan kepada tukar tangan tadi, ada apa-apa nak tanya? Guys, okey ke? Okey, madam. Ada apa-apa? Okey, madam. Ada apa-apa soalan? Tak ada, madam. Okey. So, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan selamat berjaya lah. Semoga berjaya menghadapi PSPM nanti. Sebelum tu guys, kejap ya. Sebentar ya, sebentar. Masih lagi ada perjumpaan ni? Okay, so dekat message ni saya ada copy link. Okay, dan seandainya kalau ada siapa yang nak bertanyakan pada saya tentang apa tu topik yang saya bincangkan tadi, okay, boleh macam mana nak hubung, awak boleh tanya kat Telegram unit kimia lah. Okay, Telegram unit kimia boleh tanya. Dan tolong isi Google Form yang saya post di sini. Boleh isi sekarang lah kot? Boleh sekarang tak? Boleh? Ada nak tanya sikit ya. Madam, tak boleh isi ya, madam. Tak boleh Okey, tak apa. Nanti saya akan minta lecturer kamu bagilah. Okey? Mungkin nanti. Okey guys, itu sahaja. Terima kasih kerana bagi effort walaupun tengah dengar. Tapi still lagi luang masa untuk dengar dan insyaAllah kita akan tengoklah macam mana kita boleh share dekat Telegram ke kalau ada yang nak buat soalan kan. Boleh cuba nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Have a nice day. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. 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 Madam, Yes, saya.
Nak Yes, recording boleh tak? Boleh, boleh. Boleh. Okay. Terima kasih. Sama. Madam nak hantar kat mana nanti? Nanti kami bagi tahu dalam grup. Nanti saya akan Boleh. sampaikan dekat lecturer. Kamu lecturer mana? Saya kelas K1 T2. K1 itu. Nanti saya bagi tahu madam kamu. Okay? Boleh. Okay. Apa pun nanti tunggu madam kamu beritahu lah. Nanti madam kamu beritahu nanti. Boleh. Okay, terima kasih. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye. Bye. Okay.